Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Apa khabar korang semua? Macam yang video yang first tadi tu, Awi memang kebelakangan ni memang sangat sibuk tengah arrangekan lagi kebun Awi ni, di mana Awi buat pembersihan dan tanam pokok sikit-sikit lah ikut kemampuan kan. Jadi macam yang korang tengok juga, yang video yang first tadi tu cili padi, yang kedua tadi tu adalah cili besar. So harap korang dapat maklum lah kalau Awi ni agak lama sikit baru boleh upload satu-satu video. Jadi guys, macam biasa, sebelumnya Awi nak mengucapkan macam biasalah terima kasih untuk guys-guys semua yang dah mau like, subscribe maupun share kepada kawan-kawan korang semua. Masya Allah, terima kasih banyak, Alhamdulillah. Jadi guys, di kali ini Awi nak lagi berkongsikan cerita, di mana cerita kali ini adalah berdasarkan pengalaman Awi sendiri, di mana pada saat Awi mengalami kejadian yang seram ini guys, ialah pada ketika itu Awi baru berumur belasan tahun tau. So waktu itu Awi mengalami kejadian orang kata apa, ketindihan, yang macam ditindih tu kan guys, selama bertahun-tahun. So kalau korang nak tahu ceritanya, please tengok video Awi ni dari awal sampai habis, supaya Awi boleh ceritakan semua untuk korang. So stay tune guys. Santuy. Jadi guys, cerita ini seingat Awi ya, pada masa tu tahun 90-an, di mana Awi selalu mengalami kejadian yang macam ketindihan tu, yang sampai kita tak boleh bernafas, kita rasa berat, sampai macam kadang-kadang macam nak hilang nyawa pun ada guys. Korang pernah tak alami kejadian-kejadian macam tu? Macam biasa, isi di ruang komen. Jadi guys, di kala itu Awi berumur belasan tahun, dan Awi selalu mengalami ketindihan, tak kisahlah daripada tidur tengah hari ataupun malam, mesti. Sampai Awi pernah merasakan macam takut nak tidur, tapi nak tak nak sebagai manusia, kita mesti nak tidur juga kan. Tapi bila mana Awi tidur, Awi mesti mengalami kejadian-kejadian yang sama. Jadi guys, salah satu kejadian yang Awi boleh ingat iaitu mimpi di dalam mimpi. Iaitu pada satu hari tu kan guys, Awi melepak dekat rumah kawan-kawan. Biasalah kalau kita masa umur belas-belasan tahun, kita mesti melepak rumah kawan sini, kawan sana. So satu hari tu Awi melepak dekat satu rumah kawan Awi ni, iaitu rumah tu memang zaman dulu lah kan, rumah-rumah stenggan. So bila Awi dah lepak-lepak dekat sana, tengah hari buta tu, Awi tertidur lah dekat rumah dia. Jadi bila mana Awi dah tertidur, ketika Awi tidur tu, korang nak tahu tak Awi mimpi sesuatu? Awi mimpi, di mana Awi mimpi ada seorang yang keluar, dia macam merangkak. Tiba-tiba dia keluar daripada dapur, bahagian dapur di rumah kawan Awi tu. Jadi dapur tu seolah-olah dia macam perigi tau. Dia perigi, benda tu keluar, merangkak keluar, dan bila dia dah keluar, dia berjalan ke arah Awi. Bila dia dah berjalan ke arah Awi, Awi pun macam terperanjat lah kan. Awi tengok dia melangkah, tapi yang dalam pandangan Awi tu, yang Awi nampak, dia adalah seorang lelaki. Bila Awi terkejut tu, Awi dah terbangun. Seolah-olah Awi terbangun. Lepas tu kawan Awi cakap lah dengan Awi, dia kata, Awi buat apa kau tidur kat sofa tu, pergilah tidur kat dalam bilik aku. Dia kata. Lepas tu Awi pun okey lah, baring kat bilik lah. Nanti aku join kau sekali, kau masuklah dulu. Dia kata okey. Dan pada masa tu juga
Awi dah terus pergi ke bilik kawan Awi ni untuk sambung melepak lah. Jadi bila mana Awi dah masuk kat bilik dia, Awi tersambung tidur lagi tau. Bila dah tersambung tidur, tiba-tiba Awi merasakan macam ketindihan tu lah. Awi rasa macam ketindihan tu, Awi macam sesak nafas, Awi tak boleh nak bergerak. Tiba-tiba Awi terbangun lagi. Memang sebenarnya bila mana kita, kalau macam Awi lah kan, Awi merasakan ketindihan tu datang, kita nak buka mata, nak sebut Allah pun tak boleh. Tapi di kala itu memang macam mudahnya Awi terbangun. Bila Awi dah terbangun, Awi tengok ada sesosok lelaki yang baru berhadapan dengan Awi. Jadi Awi terkejut, lelaki siapa pula ni kan guys. Bila mana Awi tengok aja macam tu, dia menoleh ke arah Awi. Tapi pandangan dia punyalah sejuk dan menyeramkan. Muka dia pucat. Terbayang pula Awi. Dia tengok Awi dengan secara perlahan-lahan membalikkan kepala dia. Dia membalikkan macam macam tu guys. Korang bayangkan, ya setahu Awi, dekat rumah tu dia tak ada abang lelaki tau. So bila dia dah menoleh dekat Awi, Awi merasakan sesak nafas yang teramat sangat. Sampai Awi nak panggil, nak sebut Allah pun tak boleh. Nak baca bismillah betah lagi kan. Tiba-tiba kawan Awi kejutkan Awi. Bila kawan Awi kejutkan Awi tu, Awi masih berada dekat sofa lagi guys. Maknanya yang tadi tu, yang kawan Awi kejutkan, yang Awi nampak orang merangkak dari perigi, yang orang tidur dekat sebelah Awi yang lelaki tu, masih dalam mimpi Awi. So Awi terbangun. Bila Awi dah terbangun, Awi masih berada di dekat sofa tempat Awi tidur mula-mula tadi tu guys. Bila kawan Awi kata, kau kenapa? Tercungap-cungap, kata kawan Awi kan. Dia pun macam risau lah, kau sesak nafas ke? Tak. Lepas tu bila Awi dah duduk, dah betul-betulkan kepala ni tengah mamai lagi kan. Lepas tu rasa nafas tu masih lagi orang kata termengah-mengah lagi dengan keadaan tadi tu. Bila dah tenangkan diri, Awi pun ajaklah kawan Awi ni berborak. Awi tanyalah dengan dia, rumah kau ni ada perigi tak kat sini? Dan tu dia cakap, perigi mana? Ada rumah ni mana? Dia pakai perigi dah. Dia kata, oh ya, Awi cuma nak tahu je, pernah ada perigi tak? Oh ada dekat dapur tu, dia kata. Dia kata perigi tu ada dulu, tapi dekat dapur tu. Dekat dapur yang exactly di mana Awi nampak orang tu merangkak keluar. So guys, itulah yang Awi terkejut. Lepas tu Awi minta izin lah. Awi kata Awi nak balik, memang tak sedap badan. So Awi terus balik ke rumah Awi. Setelah Awi balik ke rumah Awi pun mengalami agak demam lah masa tu. Tapi tak lama lah, dalam sehari macam tu. Tapi guys, betul guys, di mana Awi selalu mengalami kejadian-kejadian yang macam kena himpit tu kan. Ketindihan orang kata kan. Awi selalu mengalami selama bertahun-tahun lamanya guys. So guys, macam mana dengan korang? Korang pernah alami tak? Okey, kalau korang pernah alami sama macam Awi, boleh berkongsi dengan Awi di ruang komen guys. Okey guys, cerita yang kedua ini adalah cerita yang Awi alami juga. Pada waktu itu Awi masih ada 2 kebun tau. Jadi kebun Awi adalah ni main kebun. Kebun yang satu lagi tu adalah second kebun lah. Awi cawangan baru lah, tapi tak jauh dari kebun sini. Kalau dari sini nak pergi ke kebun nombor 2 tu, kira-kira kalau naik motor 5 minit 10 minit sampai. Jadi Awi ada menyewa satu rumah, di mana rumah tu yang Awi sewa ni hanyalah untuk macam bila Awi pergi kebun sana, lambat nak balik sini, Awi akan tidur dekat sana. Dan barang-barang kebun yang dekat sana ada Awi simpan dekat rumah yang berdekatan dengan kebun Awi tu. So bila mana rumah tu, korang nak tahu tak? Rumah tu adalah rumah 2 tingkat, rumah teres 2 tingkat. Tapi tak begitu besar lah, yang hanya memiliki 2 bilik. Dan dua bilik tu berada di atas. So bawah tu hanya hall dengan dapur sahaja. Korang nak tahu tak? Awi tak pernah tidur dekat bilik tidur Awi sendiri. Korang nak tahu kenapa? Macam ni ceritanya. Jadi guys, bila mana Awi dah pindah, Awi baru pindah dekat sana, set up kebun yang satu lagi tu kan. Bila Awi dah set up, barang-barang yang macam mesin-mesin banyak yang Awi simpan dekat rumah yang nombor 2 ni lah, rumah yang berdekatan dengan kebun nombor 2 ni. So bila mana kita orang dah siapkan semua, ada beberapa malam tu Awi nak tidur dekat sana. Bila Awi tidur dekat rumah tu guys, memang ada kepelikan yang berlaku. Di mana bila Awi tidur dekat sana, malam pertama Awi tidur di sana,
pada Awi tak pasti pukul berapa, tapi lewat malam, bila Awi tidur tiba-tiba bunyi langsir terbuka tu guys, begitu dengan kuatnya, sap macam tu. Bila dah terbuka macam tu, Awi pun terkejut lah, siapa pula buka langsir? Walhal Awi seorang dekat sana. Tapi okeylah, mungkin angin kot. Tapi bila mana Awi cek tingkap Awi tu, semua tertutup. Di mana tingkap Awi tu adalah tingkap yang biasalah, pakai cermin nako tu kan. Tingkap yang pakai besi nako tu, tingkap yang selai macam tu, daun tingkap dia. Bila mana Awi dah tutup balik, so Awi pun fikirlah kan, angin takkan boleh sampai buka habis langsir tu. So Awi pun dah tak sedap hati pada masa tu. Tapi nak tak nak Awi kena tidur jugalah malam tu kan. So Awi tidurlah dekat situ. Bila malam tu je Awi rasa macam ada beberapa geseran-geseran dari barang-barang yang berada dalam bilik Awi tu. Ada satu pasu bunga yang besar yang Awi simpan dekat dalam bilik tu. Bila mana Awi tengah tidur, Awi terdengar satu geseran pasu bunga yang Awi maksudkan tadi tu, dia bergeser tau. Tapi bila Awi tengok, dia masih ada kat situ. Tapi bila Awi tidur je, dia bunyi lagi geseran tu, macam orang geser. Jadi Awi pun macam, ini biar betul rumah ni. Okay fine, tak apa. So malam tu Awi bercadang, Awi turunlah ke bawah. So Awi tidurlah dekat bawah. Semenjak daripada itu guys, korang nak tahu, bilik tu selama 5 tahun rumah tu Awi sewa, bilik tu tak pernah lagi Awi tempatkan. Sebab bila mana Awi dah tidur kat bawah lah, start dari tu kan, betapa bisingnya, hampir setiap malam bilik tu mengeluarkan bunyi-bunyi yang sangat aneh, sangat pelik guys. Di mana bunyi tu berupa geseran pasu tadi tu. Lepas tu macam geseran meja makeup, tergeser-geser ke atas tu. Jadi bila Awi naik atas, ada satu yang bergeser. Memang Awi nampak yang berpindah tempat ialah pasu bunga tadi tu. Jadi Awi pun macam, dia ni biar betul dalam hati Awi kan. So Awi buatlah solat-solat dekat sana, mengaji. So bila mana Awi mengaji, malam tu akan tenang. Tapi bila Awi tak ada mengaji kat rumah tu, ataupun Awi balik kan dah penat, lepas tu dah solat dulu kat tempat lain, balik rumah, nanti bunyi-bunyi tu akan senantiasa terdengar. Sampai satu hari tu Awi macam fed up sangat. Awi dah lah penat kan, masa tu memang penat gila. Nak tahu tak, bila mana Awi dah sampai rumah tu, Awi tidur satu malam tu memang kecoh gila kat bilik tu guys. Bunyi geseran, bunyi benda jatuh, sampai Awi punya bengang Awi jerit. Awi jerit macam bising sangat lah. Awi jerit, jangan bising boleh tak, orang nak tidur. Buat kerja tu slow-slow. Awi boleh sahut macam tu guys. Yang Awi pun besoknya baru Awi macam tak percaya. Macam tak percaya apa yang Awi dah buat. Sebab selepas daripada Awi menjeritkan untuk supaya diorang tu senyap, memang benda tu betul-betul senyap dan tak ada bunyi apa-apa dah. Time ni pula paper lama nak lalu guys. Okay, so guys, bila mana dah kejadian itu pun berlaku, Awi pun jadi sedikit lebih confident lah kan. Bila mana ada ni mungkin dia ni nak menyebutkan diri dia juga kot. So Awi pun buat tak tahu je lah. Bila mana Awi kena tidur situ, benda tu berlaku. So Awi banyaklah mengucapkan kata-kata yang mengeluarkan kata-kata untuk mereka stop ke apa ke. So seolah-olah kita orang ni memang dah berjiran. Dan selama 5 tahun itulah benda tu berlaku. Tapi anak buah Awi ataupun kakak Awi semua memang tak ada yang berani tidur situ lah. Walhal Awi tak ada cakap apa-apa pun dengan diorang berkenaan rumah tu. Tapi diorang memang tak berani nak tidur kat rumah tu guys. Dan salah satunya cerita, ada anak buah Awi yang seorang ni, dia pernah tidur dekat situ. So dia pernah tengok ada orang mainkan pintu depan rumah Awi tu. Dia kata pintu tu terbuka, lepas tu tertutup. Tapi dia mengadulah dengan Awi kan. Lepas tu Awi cakap dengan dia, itu mungkin angin kot. Mak Wi, takkanlah angin, dia macam terbuka pelan. Lepas tu dia kata, baby tengok. Baru dia tutup pelan, kletik, dia boleh tutup sendiri macam tu. So dia kata, habis tu itu apa tu Mak Wi? Angin juga kot, angin juga kot. Awi cakap je lah macam tu supaya budak tu tak takut. So dekat rumah tu hanya Awi yang berani. Awi, Abah dan anak buah Awi yang seorang tu. Kalau macam Awi tengah boring-boring, ajak dia tidur kat sana, dia okey je.
Abah Awi of course lah kan. Dia big boss. So itulah ceritanya guys, pengalaman yang pernah Awi lalui sebelum ini. So kalau guys ada pernah mengalami kejadian-kejadian yang mengerikan atau menyeramkan yang pernah guys alami, boleh kongsi juga di ruang komen. So itu saja dulu dari Awi guys untuk hari ini. Doakan Awi dapat lagi cepat-cepat buat konten yang berikutnya untuk guys tersayang Awi ni. Sekarang ni Awi belum boleh lagi tetapkan jadual berapa hari sekali untuk Awi mengupload video-video baru Awi. So di sini tugas korang ialah guys tersayang Awi ni, bila dah tengok, cepat-cepat tekan butang subscribe dan jangan lupa turn notification on dan tekan all dekat sana supaya korang semua tak ketinggalan bila mana Awi mengupload video-video terbaru Awi. Okay guys, jangan lupa stay safe, stay healthy, and jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayang korang semua, terima kasih banyak. Santuy.